Okey. Okey, harap nampak slide saya lah. Okey, so hari ni kita nak sambung belajar yang semalam. Yang semalam tu sebenarnya nak tahu graf sin tangent cos sin bentuk S, cos dia bentuk U, tangent dia ada 3 garisan 3 garisan. Okey, so hari ni kita nak belajar pula mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Okey, so kalau awak tengok buku teks muka surat 187, dia ada bagi paparan macam ni. Apakah kesan perubahan pemalar? Pemalar tu maksudnya nilai A, B, C lah Kalau kita dapat persamaan, biasanya persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So ini dia punya kecerunan. Ini MX nilai dekat X dia kan. So ini pintasan. Okay. So kalau tingkatan 4 awal tahun hari tu awak ada belajar A X tambah B X, kalau masih ingat lah C. Okay. Ini A, ini B, ini C. A, B, C ni nama pemalar. Pemalar maksudnya kita boleh letak nilai apa-apa sahaja dekat A, B, C. So itu adalah pemalar Okey. So raja di bawah menunjukkan ciri-ciri fungsi. Hai Pak Ijun. Kita sambung. Okey, raja di bawah menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala iaitu tempo dan amplitud. So semalam kita dah belajar graf sin, tangent, cos. Okey. Pada graf sin dengan cos, kita nampak dia ada amplitud. Okey, kalau masih ingat, saya letakkan kat tepi sini. Okey, graf sin. Okey. Dia bermula daripada kosong kan? Dia naik, dia turun, dia naik balik. Assalamualaikum Farhan, apa khabar? Okay, so ini graf sin, dah hilang dah Okay, graf sin kalau masih ingat, atas ni ada 1, bawah ni ada -1, tengah ni kosong. Okay, nak ingat label dekat pasi X ni apa? Okay, awak ingat bulatan. Ya, ada 4 sukuan. Yang pertama ni kosong. Okay, atau 360. Ini 90 darjah. Ini 180 darjah. Bawah 270. So, complete 360. So, kat sini kita boleh label 90. 180. 270, 360. So untuk graf sin dia bermula dengan kosong, dia akan naik dekat bergerak je lah. Dia akan naik dekat sini. Dia potong kat 180. Sekejap Hi Marcus. Okay, dia potong dekat 180, dan dia naik, dan dia potong balik dekat 360 Tempat yang dia lalu bawah ni dekat -1. Tempat yang dia lalu atas ni dekat 1. Okay, ini yang saya buat anak panah ini kita panggil titik maksimum. Okay, yang bawah ni kita panggil titik minimum. Okay, kalau kita nampak, semalam itu yang kita belajar, kalau kita nampak semasa dia menaik dan menurun, okay, dekat lengkung ni, so pada rajah ni, tinggi ni, kita panggil dia amplitude. Amplitude, ketinggian dia. Okay,
So garisan tengah ni, paksi X ni, kita panggil garis keseimbangan. Okay, jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4 menunjukkan amplitude. So jarak dia daripada mula dia ni, kenapa dah dia gerak-gerak? Okay, daripada dia mula ni turun dan complete naik, itu dipanggil tempoh. Okay, tempoh. So kat sebelah sini dia ada tulis Cip Besari. Amplitude juga dapat ditentukan dengan rumus nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay, kalau kita tengok kat sini, jika cikgu letak kat sebelah sini 1, sini -1, so nilai maksimum dia 1, nilai minimum dia -1, lepas tu bagi 2. So dapatlah nilai amplitude. Okay, kita teruskan. Mungkin tak berapa faham lagi, kita teruskan lagi. Okay, yang ini yang saya bagi tahu tadi, y sama dengan mx tambah c asalnya, tapi dalam fungsi trigonometri, okay, ini digantikan dengan sin x. Sin x di sini, cos x di sini, tangent x dekat sini. So dia masih ada pemalar dia A, B, C. So apakah yang akan berlaku kepada bentuk dan kedudukan graf jika nilai pemalarnya berubah? Okay, jika nilai pemalarnya berubah. Okay, so dalam buku teks awak ada mobilisasi minda 4. Minda 4. So kita terus pergi ke mobilisasi ni. Okay, so dia kata tadi, dia kata cikgu okay, so dia suruh perhatikan apa? So dia suruh perhatikan jika nilai A kita ubah. Okay, jika nilai A kita ubah. Okay, ini adalah graf sin. Okay, sekarang A-nya 1. Okay, A-nya 1. So apa jadi kalau A ni cikgu letak? Kenapa dia tak gerak? Okay, bila A-nya cikgu letak 2. Okay, tadi 1. Okay, ni 1. Okay, awak perhatikan dia bermula daripada kosong. Dia naik berhenti dekat 90 darjah ni. Dekat 1. Okay, dia turun dekat 180. Okay, dia pintas dekat paksi X dekat 180. Apa jadi bila kita letak 2? Okay, maksudnya, nampak tak ni? Dia masih dekat 180 potongnya. Okay, tetapi grafnya naik atas dekat 2. Okay, dekat paksi Y ni dah ada nombor 2. Okay, dia punya paksi X masih sama label. 90, 180, 270, 360. Dia start dekat kosong, dia potong kat 180 dan dia balik semula 360. So dia repeat lah. Okay. Okay. So apa jadi kalau saya letak dekat 4? Okay. Graf ni kita boleh kecilkan tak? Boleh besarkan lagi tak Dia bagi ruang ini saja. So kita try 3, 4 dah terlebih kawasan. Okay. 3 pun dah terlebih kawasan. Tapi nampak tak negatif 3 ni? Maksudnya sin, jika awak dapat trigonometri macam ni putar balik. Okay, jika Y sama dengan A sin BX tambah C, jika A-nya berubah, graf awak akan bergerak ke atas ke bawah. Grafnya akan bergerak ke atas ke bawah berdasarkan nilai yang diberi. Okay, nilai yang diberi. Kita teruskan. Okay, apa je? Ini kita patah balik dekat 1, A. Okay, kali ni kita nak tukar B pula. B kita tukar jadi 2. Okay, apa jadi? Dia masih 1 sebab A nya 1. Tapi B nya sekarang
Tadi B1 B1 dia potong, dia start dekat kosong, potong kat 180. Bila 2, 180 tu dia bahagi 2. Dia bahagi 2 jadi 90. Apakah jadi kalau kita pergi 3? Okay, 180 tu, so dia bahagi jadi tengah-tengah sini. Okay, so dia bergerak jika B-nya berubah, grafnya akan macam, kalau saya panggil terkepek termampat, atau kalau B-nya mengecil, nilai B-nya mengecil, dia akan mengembang. Grafnya mengembang. Jika B-nya lebih daripada 1, grafnya akan termampat rapat. Makin besar nombor tu makin rapat. Makin kecil nombor tu makin dia mengembang. Tadi A, jika nombornya bertambah, grafnya meninggi. Jika A-nya mengecil, dia jadi landai. Kita tengok pula C. C ni apa yang berada di belakang tambah kosong ni. Apa jadi pada C? Jika kosong bertukar jadi 1. Mana pen saya? Ya. Tak berfungsi dah. Tak apa dah. Yang ini nampak tak 1? Bila 1, tadi dia dekat 1 kan? So dia darab 2 kali ganda. Darab 2 kali ganda. Dia akan bergerak ke atas 1 kali titik. Kalau 3, dia bergerak lagi ke atas. So kalau ke bawah, kalau negatif dia akan turun ke bawah grafnya. Grafnya turun ke bawah. Nanti kita tengok soalan lebih faham lah pun. So daripada aktiviti tadi, kita dapatnya rumuskan jika A berubah, nilai maksimum dan nilai minimum berubah. Tadi kita dah tengok A kita ubah, nilai maksimum, nilai minimum dia berubah. Jika A ni kita jadikan 2, dia jadi 2 lah. Dan kalau A nya 3, dia akan naik tinggi lagi 3. B. Jika B berubah, grafnya akan bila B nya lebih daripada 1, dia akan kurus. Jika B nya kurang daripada 1, dia akan gemuk, kembang. C. C ni, C nak faham saya kena tunjuk jalan kerja lagi. Bukan jalan kerja, gambar. Mungkin awak lebih faham. Dia akan berganjak ke atas dan dia akan berganjak ke bawah. Jika negatif, dia gerak ke bawah. Jika positif, dia akan gerak ke atas. Nanti kita tengok. So ini rumusannya daripada aktiviti tadi juga, muka surat 188. Cuma kat sini nak bagi tahu yang cikgu nak highlightkan. Nanti kita belajar apa tu amplitude, apa tu fungsi, apa tu tempoh. Nilai A ini untuk sin, ini untuk sin. Untuk sin, dia ada amplitude. Untuk cos, dia ada amplitude juga. Amplitude tu apa? Yang dia bentuk melengkung tu. Kan graf sin dia ada melengkung, kan graf cos dia ada melengkung juga. Tapi graf tangent kan dia tak ada melengkung. Dia infinity macam ni. Grafnya macam ni. So dia tak ada melengkung. Jadi untuk tangent, dia tak ada amplitude. So kalau dia tanya berapa amplitude, awak tulis kosong. Kosong. Ataupun tak ada amplitude. Bukan kosong, tak ada. Kalau kosong tu, dia masih boleh ditakrif lagi. Dekat pasti Y dia kosong. So kalau dia tanya berapa amplitude bagi tangent, apa sahaja tangent, awak tulis tiada ataupun pangkah. Tak ada. B pula. B
untuk ketiga-tiga ada tempoh dia. So macam mana nak kira? Ingat nanti jadual kuning ni boleh rujuk untuk jawab soalan. Hanya sinus, sin dengan cos. Nilai 360 tu kita bahagi dengan B. Okay, kita bahagi dengan B. Tapi tangent kita start dengan 180. Kenapa 180? Kenapa Okay, kalau graf tangent dia start kosong kat sini kan. Graf dia yang komplit ni dia potong dekat 180. Okay, dekat 360 dia turun, dia tak tertaklif. Dekat kosong dia tak tertaklif. Okay, dia ada garis kat sini. 90 tak ada apa-apa. 270 tak ada apa-apa. Jadi hanya 180 je yang dia boleh lalu atas bawah ni kan. So dia start dengan 180 tangent. Ingat ni. Jadi untuk kira tempoh, nanti kita kena belajar kira tempoh. Tangent start dia dengan 180 bahagi berapa nilai B. Tapi untuk sin dengan cos 360 kita bagikan dengan B. Okey. Nilai C, kedudukan graf. Okey, kedudukan graf tadi cikgu dah terangkan lah Okey, kita tengok balik. Inilah. Ini secara mudah ayat kita sendirilah. Tadi ayat buku yang kuning tu, yang ni ayat untuk mudah awak faham. Okey, jika awak dapat persamaan dekat trigonometri, so kita ambil satu soalan. Okey, saya ambil yang komplit. Y sama dengan 2 sin 3x tolak 4. Y sama dengan 2 sin 3x tolak 4. Y sama dengan 2 sin apa tadi? 2 sin 3x tolak 4. 2 sin 3x tolak 4. Okey. So kalau kita dapat persamaan trigonometri sin macam ni okey. Yang depan ini kan A. Okay. Yang ini pemalar bagi nilai pemalar B. Ini negatif ni nilai pemalar C. Okay. Saya bulatkan semua nombor. Yang nombor ni semua pemalar A, B, C. Okay. A ni adalah amplitude 2. So, kalau lukis graf, okay. Kalau dia kata kat depan ni 2, tinggi amplitude ni pun 2. Tingginya 2. Jadi kat sini 2. Okay. Manakala B ni 3. 3 ni maksudnya untuk kira B tempoh. Okay. 360. Okay. B ni digunakan untuk cari tempoh. A digunakan untuk cari amplitude. Okay. B nak cari tempoh. 360, kenapa 360? Sin dan cos dia kawan Sin, tapi kalau tangent ingat 180. Okey, sin kita start dengan 360 bahagi depan nombor dia ni. Bahagi dengan 3. So 360 bahagi dengan 3, 31, 31, 32. So tempoh dia sama dengan 120. 120. Kosong ni naik atas 120. Okey. Yang belakang ni C ni negatif 4. Negatif 4. Kalau kita teruslah kita kasih. Okey. Kat sini contoh grafnya bentuk macam ni. Sin, so graf dia naik, turun. Itu sin. Alah, hilang pula. Okey. Okey. So, ini graf sin normal. Okey. Tengah ni 90, 180,
270, 360. Ini X, ini Y. Okey. Yang belakang ni, C ni, negatif 4. Jika negatif, dia turun ke bawah. Jika positif, kita naik ke atas. Turun ke bawah bermaksud apa? Dia turun 4 kali. Macam ni kan 1. Okey. 1. Okey, dia bergerak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dia bergerak 4 kali ke bawah. So negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So titik ni akan bergerak ke bawah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sama juga yang ini. Okay. Ini 1, 2, 3, 4. Titik yang ni kita ambil. Okay. 180 gerak ke bawah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okay. Yang nanti bila buat jangan pangkal-pangkal ni sebab saya tak ada grid jadi saya buat macam ni. Okay. So kat sini dia start. Ni 1, 2, 3, 4. Tadi ini start sini kan. 1, 2, 3, 4. Ni start sini kan. 1, 2, 3. Okay, bawah sikit. So ada negatif 5 di sini. Okay. So ini gerak lompatan pertama 1, 2, 3, 4. Cikgu bulatkan. So yang cikgu bulatkan ni kita garis balik. Buat macam graf scene. Okay. So yang ini padam masa jalan kerja nanti. Okay. So ini maksudnya negatif 4. Maksudnya dia bergerak 4 kali ke bawah. Kalau kat belakang ni positif 4, dia akan awak gerakkan 4 kali ke atas. Jadi kan kita bagi tahu tadi C ni okey nampak ni jika tambah gerak ke atas 1. Okey, gerak 1. Kalau tambah 5, gerak 5 kali ke atas. Kalau tolak 5, gerak 5 kali ke bawah. Okey. So dia dah bagi tahu tadi C ni adalah kedudukan graf ke atas ke bawah. Macam ni, ke atas ke bawah. Saya harap faham lah Okey. So kita tengok kita punya latihan. Okey, boleh faham Okey, harap boleh faham lah. Itu kalau kita nak lakal. So kita tengok latihkan diri dulu 6.2b. Nak confirm kita faham ke tak. Okey, kita tengok nombor 1. Dia kata tentukan amplitude dan tempo. Tadi cikgu dah cakap. Okey, A tu dia punya amplitude. B kalau sin 360 bahagi depan dia. Depan X. Okey, depan X ada apa? Kalau C sekarang dia nak amplitude dengan tempo kan? Ini tempo. Ini amplitude. Okay, soalan ini dia tak tanya C. Jadi dia kata sekarang soalan A berapa amplitude dia? Yang depan kan? Okay, amplitude dia adalah 4. Okay, amplitude dia. Dia buatlah. Amplitude sama dengan 4 yang depan ni. Okay. Berapa dia punya tempo? Sebab soalan nak amplitude dan tempo. Okay. Tempo disebabkan dia sin, kita ambil 360 darjah. Bahagi berapa? Okay. Ini X. Depan X tak ada nombor apa-apa. Maksudnya dia bagi satu lah. Jadi tempo dia adalah 360. Itu untuk A. Untuk B, amplitude dia berapa? Berapa nombor yang kat depan ni? 3. So amplitude dia 3. So tempoh dia disebabkan dia sin,
kita ambil 360. Depan X ni ada nombor 2. So kita bahagi dengan 2. So 180 dia punya tempoh. Amplitude-nya 3. Okey, C. Berapa amplitude dia? Berapa? 2. 2. Tempoh dia berapa? 360 sebab sin bahagi dengan 3. Tengok nombor yang ada depan X. So kita dapat 31320. Dapat 120. Senang dia nak tahu amplitude dengan tempoh ni. Tapi kena belajarlah hari ni. Kalau tak belajar susah Okey, berapa amplitude dia? 1. 1. Sebab depan ni tak ada apa-apa jadi dia 1. Tempoh dia 4. 360 bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. So dapat berapa? 90. Okey, ini cos kita kena hati-hati sebab untuk kira tempoh tangent berbeza. Okey, amplitude dia berapa? 4. Tempoh dia okey, 360 bahagi dengan 2. Okay, andai 180 dia punya tempoh dia. Okay, so ini samalah. Amplitude dia 3. Tempoh dia 360 bagi dengan berapa? 3. Untuk kira tempoh dengan amplitude yang belakang sini kita abaikan dululah. Okay, 3132. So senang sangat. Okey, kali ni jumpa tangent. Kena hati-hati. Okey, amplitude dia berapa? 1/3. 1/3, ya ke? Kita tengok balik. Pada ini amplitude. Tangent tiada amplitude. Jawapannya tiada. Kenapa? Sebab okey, graf tangent memang tak ada, dia ada ni tapi dia tak tertakrif. Dari pada atas tu kita tak tahu dia startnya berapa, tak tertakrif dia turun, dia tak habis graf tangent Yang ketiga ni dia start daripada paksi kosong ni dia turun ke bawah. So tiada melengkung tu. Melengkung tu amplitude. Okay, so tangent dia tak ada melengkung tu, so dia tak ada amplitude. Jadi untuk soalan D ni amplitude-nya tiada. Awak tak boleh tulis kosong kosong tu nilai. Okay, tiada. Maksud dia tidak tertakrif. Dia tak ada. Okay, dia punya tempoh. Okay, macam mana kira tempoh tangent? Okay, sama macam tadi, macam sin dengan cos, tapi kita guna 180. Kenapa? Tadi saya dah terangkan hanya 180 ni yang dia boleh daripada atas dengan bawah. Kalau yang kosong ni dia start memang daripada kosong, yang dari 360 ni dia start dengan 360 dia turun. Okay, hanya 180 dia complete daripada atas bawah lah turun naik, tapi benda ni tak tertarif. Kita tak tahu mulanya dan tak tahu tamatnya, so dia infinity. So untuk kira tangent tempoh ni 180 bahagi depan nombor yang ada depan X 3. 6 kali 3 18 kan, so 60 jawapannya. Okey, H, berapa amplitude dia? Tangent? Tiada. Walaupun depannya ada 3 dia tiada, dia tak tertarif. So tempoh kita start dengan 180, kita bahagi dengan 1/3. So 180 kalau tekan kalkulator terus dia dapat kan? 180 darab 3/1 bahagi 1/3. So kita tukar darab, 3 naik atas, bawah. So dapat 8 kali 3, 24. So 540.
Okay. So yang ini amplitude dia ada okay, tempo okay, 180 bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Kita ambil nombor yang depan X. Okay, X yang tengah-tengah. So kita dapat 90. Amplitude ada nilai dia 90. Boleh mudah je ni. Tapi kena belajar lah. Okay, kali ni kita tengok nombor 2. Okay, nombor 2 latihan diri kita kena lakar ni. Kena lakar. Lakarkan setiap fungsi trigonometri berikut pada pakcik yang sama. Dia suruh lakar graf cos saja. Jadi macam mana kita nak lakar? Kita tengok contoh 9. Okay. Awak tengok ini dia bagi graf sin. Yang saya bagi tahu tadi yang saya ajar tunjuk atas tadi tak berapa cantik tu. Okey. Graf sin biasa, ini graf sin yang asal lah sebelum diubah. Okay, sebelum diubah. So sekarang ni 2 ni dia punya amplitude. Kalau ini kan 1, so masa awak nak lakar nanti awak kena letak 2 kat sini. So kalau kat depan ini 4, awak kena letak 4 lah. 1, 2, 3, 4. Tandakan. Okay, tandakan. Jadi semua bergerak ke atas. Semua bergerak ke atas. Okay. Tapi pada pasti X-nya masih 90, 180, 270, 360. Dia potong dekat 180 dengan 360. Okay, naik, turun, pintas dekat 180, turun lagi, dia naik, pintas dekat 360. Okay. So kalau saya dapat Y sama dengan 3 sin X, okay, macam mana cikgu nak lakar? Buat garisan. Cikgu malah guna pembaris lambatnya. Okay, atas ni 1, 2, 3. Okay, ini paksi Y. Bawah pun ini kosong Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tengah ni dia ada 90, 180, 270, 360. Kita ingat untuk graf sin dia akan lalu dekat 180, dia akan lalu dekat 360. Okay. Dan dia start dekat kosong. Okay. Dia punya puncak dia ni dekat 90. So kat mana puncak dia? Dekat 3. Okay. So dia akan lalu titik ni titik maksimum dia. Titik minimum dia dekat negatif 3. So awak lakarkan. Macam mana nak cantik? Kertas ni awak kena pusing ataupun tak cantik betul. Ataupun mana eraser saya? Pakai pembaris yang melengkung tu Pakai pembaris yang melengkung tu. Tak berapa cantik lah saya lakar. Tapi boleh lah faham kan? Garis. Macam tu. Kalau 3. Okay. Kalau 4 dan macam seterusnya lah. Tapi dia still pintas dekat 180 dan dia naik dekat 360. Okay. Itu jika 2 sin X. Okay. B. Kita tengok B pula Kalau awak tengok beza A dengan B, depan dia ada nombor ni. Okay, sorry, A depan ada nombor. Tapi B depan dia tak ada nombor. Bila B tak ada nombor bermaksud dia 1. Graf asal 1. Ininya 1. Okay, tetapi 2 ni datang daripada mana? 2 ni apa yang menyebabkan 2? Kalau masih ingat tadi kita main-main graf tadi, okay, awak tengok ini dalam buku teks lah, buku surat 189. Okay, dia masih dekat 1 sebab depannya ni 1. So, 1, negatif 1. Yang menjadikan dia berubah
2x, awak tengok tadi graf sin kita start dekat 180, dia pintas kat 180 kan dengan 360 kan. Okey, so 360 tu bahagi 2. Tapi kalau nak mudah lagi, saya nak mahamkan awak, tadi dia lalu dekat 180, awak bahagi 2. Bagi 2 dapat 90. So dia pintas dekat 90. 360 bagi 2 dapat 100. 360 bagi 2 dia pintas dia bergerak. So dia jadi separuh. Okey? Dia jadi separuh. Boleh tak? Kalau kat sini 4, bahagilah dengan 4. So dia akan jadi kurus. Masih ingat tadi kan? Kalau nilai B-nya ni 1, dia akan besar. Kalau B-nya ni 10, dia akan lagi kurus. Tapi ingat, dia masih 360 range ini. Cuma graf ni makin rapat. Okey, kita tengok C. C, dia bagi tambah 1. Sebenarnya saya dah ajar tadi kan. Nak mahamkan awak macam mana tambah 1, saya dah tunjuk tadi. Yang tambah 4, tolak 4 tu. Okey, tambah 4 ni, tambah 1 ni maksudnya ini titik asal dia. Kalau tambah 1 ni, dia bergerak 1. Tapi semua bergerak 1. Bergerak 1. Then awak lakarkan balik. So bila dia gariskan, inilah pergerakan 1 dia. Kalau tolak 1, turun ke bawah. Okay. So dia akan lalu kat sini. Ni akan turun lagi. Ini kan dia turun lagi. So sini. Dan awak lakarkan. Okay. Okay, itu kalau tambah 1. Okay, kalau D ni, D ni senang je lah 2 sin depannya mestilah amplitude ni 2 dengan negatif 2. Ini separuh. Okay, dia jadi kurus. Yang pink ni yang asal, yang biru ni yang baru. Okay, dia jadi kurus sebab dia lebih daripada 1. Okay, kita tengok 6.2b. Dia minta awak lukis balik graf cos. Tadi dia bagi contoh sin. Kali ni cos. Okay, kita tengok 2A dululah. 2A. Okay, so ini graf asal. Tengah. Ini kosong. Dia ada 90, 180, 270, 360. Okay, graf asal dia 1. Negatif 1. Okay, ini yang asal lah. Okay, dia start daripada 1. Dia potong dekat 90. Okay, titik maksimum dia, titik minimum dia 180. Dia potong 270. Titik maksimum dia 360. Okay, so ini start dia turun. Tak berapa lama lah boleh lah Okay, kita cuba jawab nombor 1. Okay, depan ni setengah cos. Setengah ni dia punya amplitude. So setengah ni bermaksud di sini. Ni setengah. Okay, setengah. Jadi semua awak kena buat setengah. Bergerak setengah So dia setengah. Jadi cos X sama je. So apa jadi? Cos X tu tak ada berubah So dia masih lalu dekat ni. Okay. Tapi ini pun jadi negatif setengah Ni dia lalu dekat negatif setengah. Masih lalu dekat sini. Tapi ini setengah. Macam jadi landai lah Apa ni saya pakai pen lain Okay, ni biru. Yang biru ni. Nampak beza sikit. Okay. Itu jika dia bagi soalan 2A. Kita tengok 2B. 2B. Kita pakai merah dulu.
Okay. Ni graf asal. Ini 1. Ini negatif 1. 90. 180. 270. 360. Pasti X. Pasti Y. Okey. Sekarang depan ni tak ada nombor apa-apa. So 1 tak berubah lah. Negatif 1 tak berubah. Okey. So cos 360 kan? Bahagi 2. Ni sebab dia bahagi 2 kan? Sorry. Bahagi 1/2 lah. Betul tak? Ini sebenarnya depan dia ada 1/2 darab X. So dia jadi X per 2. Jadi depan dia setengah. So 360 bahagi 1/2. So darab 2/1. So akan dapat 6 kali 2, 12. 6, 720 720. So untuk rajah ini, okey, apa jadi jika dia setengah? Okey, tadi kalau 2 dia 180 kan? Kalau setengah agak-agak kita buat macam mana? Okey. Kita tengok balik ni. Okey. B tadi. Okey. Jika 1 dia macam ni kan? Jika setengah, okey. Nampak tak dekat sini? Atas tadi kita 1 kan? A kita 1 kan? A kita 1. Okey. A kita 1. Okey. Kita gerakkan balik 1. Okey. A kita 1, B kita setengah. Setengah 0.5 lah Okey. So, pada graf ini, saya screenshot kan? Screenshot. Ni. Kita mudah fahamkan awak. Kita ambil 360. Ini pun sama. Kita ambil kat sini. Okey. Okey, nampak tak ini hasilnya? Jika depan dia, ini cos sin lah. Allah Akbar. Alamak, hai. Cos. Okey, cos. Cos. Kita ambil sin pula tadi Kita ambil sampai 360. Okey. Bila ni. Okey, awak nampak tak yang saya baru buat tadi? Okey, apa jadi jika ini salah paste, kita buat B. Okey. Okey, kita tengok ini soalan bila setengah. Ini asal 90. Okey, 90. Ini 90 juga, 1 setengah. So dia bergerak dia bergerak separuh. 360 tu bagi 2. Kita syak ke tak Ini sini kita letak kosong. Baru betul. Okey, baru syak. Salah tadi. Sini yang tadi kita tak ubah. Okey. Ambil 360 je. Okey. Okey. Okey, kita tengok rajah kita Okey. Awak tengok, ini yang normal, ini jika B-nya setengah. Tadi kalau B-nya depannya 2, 3, 4 senang nak faham Okey, dia amplitude dia masih 1. Okey, amplitude dia masih 1.
amplitude dia masih 1. Ini amplitude sebab depan dia tak ada apa-apa, so 91. Setengah ni awak tengok ini 180, ini 180, ini 90. Kalau yang biasa cos X, jika depannya 1, dia lalu dekat 90 dan dia lalu dekat 270. Okey, tadi kita dah belajar 360 kita bahagi dengan 1/2 kan. Okey, so bila nak lakar, dia darab 2. Nampak tak dia darab 2? Sebab setengah ni 1/2. Kalau kita terbalikkan kan dia darab dengan 2 kan, betul tak? Bahagi 1/2, bila kita terbalikkan bahagi jadi darab, dia jadi darab 2/1 kan, so dia darab 2. Jadi dia lalu dekat 180, bukan dekat 90. Okay, dan dekat 360, kalau kat sini dia ke atas kan, so graf ini seolah-olah dia kerat 2 tau. Nampak tak? Graf ni dia kerat 2, so dia gerakkan benda ni dan dia melalui dekat 360 ni, separuh. Boleh? Boleh ke tak? Dia bahagi 2 graf ni. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, sorry. Okey, yang C. Okay, C. Okay, C. Okey, yang C ni mudah lah. Yang B tadi agak sukar sikit. Tu saya bagi tunjuk contoh. Okey, C ni senang. Okey, dia masih dekat 1 sebab amplitude-nya 1. Okey, X-nya tak ada apa-apa nilai, jadi masih sama. Cuma sekarang ni, okey saya tanda dulu. Ini 90, 180, 270, ini 360. Ini X, ini Y. Okey. Tadi cikgu kata dia dekat soalan kata negatif 2. Negatif 2. So ini graf asal dia. Dia potong dekat 90. Dia titik minimum dekat 180. Dia naik balik 270. So dia capai balik maksimum dekat 1. Kenapa lah hilang? Okay, boleh lah Okay, kita tengok. Saya pakai pen biru pula. Okay, negatif 2. Negatif 2 dia turun ke bawah. Okay, 2 kali gerak. Okay, ini 1, 2. So ini first titik dia. Okay, so kita terpaksa panjangkan ke bawah lah. Okay, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau ada grid tu senang sikit ni. Saya tu view. Senang sikit. Lupa. Tak keluar. Kita pakai sini je lah. Senang sikit. Okey, garis. Mana eraser? Okey. Saya tak pakai ruler Nampaklah. Okey. Besarkan sikit lah. Okey. Ini graf asal. Okey. 1. Ini kosong. Negatif 1. Okey, sini 90, 180, 270, 360, paksi X, ini paksi Y. So negatif 2 dia bergerak 2 kali. Saya ambil color merah. Okey. 1, 2. So ini titik pertama. Okey. So kita lakukan dulu titik gerak yang pertama turun. Naik. Okey, ini graf yang graf asal. Okay, ini gerak yang kita nak dekit 2 kali gerak. So dia pintas kat sini 1, 2.
Okey, sini. So sini satu, gerak pertama, gerak kedua. Ni satu, so satu, dua. Okey, atas ni satu, satu, dua. Dia turun dua kali. Lepas tu awak lakarkan. Tapi lakar macam ni macam graf cos ni. Awak jangan buat U gini pula Okey, boleh? So ini saja untuk hari ni. Okey, kita belajar amplitude, kita belajar tempoh, kita belajar melakar graf cos dengan sin. Tangent tu dia tak keluar soalan sebab dia infinity. Dia tak tertakrif So kalau dalam buku teks awak, dalam buku teks awak dia ada soalan nombor 3 ni, belajar di sebelah menunjukkan graf fungsi dia berbeza dengan soalan 2 ni Okey, so dia suruh awak lakar. Konsepnya sama je dengan nombor 2 tu. Okey, so untuk kerja rumah hari ni buat 1 dan 2. Okey, boleh tak cuba sendiri buat soalan 3? InsyaAllah. Nah, cuba Okey, so kita tinggal satu lagi kemahiran 6.2C untuk bab 6 ni, lepas tu habis. So yang semalam kita belajar rumusan dia ini lepas tu dah tak ada dah yang hari ni punya. So sebenarnya ilmu yang awak belajar hari ni adalah penyelesaian masalah kepada kemahiran yang awak belajar semalam. Okay, so ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada So harap boleh faham. So itu sahaja untuk hari ni. So untuk pengetahuan awak okay, saya rekod ni, nanti saya ambil keadaan berdasarkan rekod ni. Okay, so kita ada Menuy, Wilson, Debbie, Emily, Farhan, Farhan, dan Zoe, Hong Siwe, Ansi, Nadia, Pak Ijun, Syazwana. Okay, terima kasih join untuk kelas hari ni. Untuk pengetahuan awak mulai saya stop recording benda ni.